Hai kamu, untuk di video kali ini saya akan membahas mengenai tragedi Highland Tower yang pernah berlaku di Malaysia pada tahun 1993. Highland Tower ini adalah 3 bangunan yang terletak di Taman Hillview, Hulu Kelang, Malaysia. Tragedi Highland Tower ini adalah salah satu kejadian yang besar di Malaysia di mana ia masih diingati sampai sekarang. Basically Highland Tower ini adalah bangunan 12 tingkat yang telah dibina secara berperingkat daripada tahun 1974 hingga 1982. Jadi kenapa dia dipanggil berperingkat? Sebab blok Highland Tower ini dia ada mempunyai blok 1, blok 2 dan blok 3, dan ketiga blok ini dia dibina daripada tahun yang berlainan lah. Dan Highland Tower ini juga adalah di mana tempat-tempat orang dari kelas pertengahan mewah tinggal di situ. Selain daripada rakyat Malaysia, terdapat juga beberapa warga asing yang tinggal di situ. Contohnya seperti duta-duta negara ataupun orang yang macam transfer kah dan macam-macam lagi lah. Oke, ceritanya nih Highland Tower ni, penyebab utama Highland Tower ni runtuh adalah disebabkan oleh tanah runtuh yang berlaku di kawasan tanah tinggi tersebut. Oke, sebenarnya kan bila saya first mendengar pasal Highland Tower ni, saya macam pelik jugalah kenapa benda ni boleh runtuh, sedangkan macam yang saya cakap tadi, Highland Tower ni adalah tempat-tempat untuk orang pertengahan mewah punya kediaman lah. Jadi mesti barang-barang yang digunakan untuk membuat Highland Tower ni adalah macam yang high class jugalah macam tu. Nah, jadi pada 1 Disember hingga 10 Disember hujan telah turun di Malaysia tanpa henti selama 10 hari tersebut. Sebenarnya dikabarkan orang-orang yang menginap di Highland Tower tu juga agak risau lah bila mendapati hujan tidak berhenti-henti selama 10 hari. Ya risaulah kan, sebab kamu orang tinggal di hills, tempat yang tinggi, and then hujan, dan kamu orang sendiri pun boleh agak lah macam kalau tanah runtuh macam mana macam tu kan. Kamu yang tinggal di lembah-lembah pun takut banjir, apalagi orang yang tinggal di atas bukit kan. Tapi memandangkan tidak ada pihak-pihak berkuasa yang mengarahkan mereka ataupun memberikan amaran kepada mereka untuk keluar daripada bangunan, so diorang just stay saja di sana dan menjalankan aktiviti harian mereka seperti biasa. Pada 11 Disember 1993, iaitu tepat 1:30 petang, Dr. Hui, iaitu salah seorang penghuni kondominium A, baru balik dari kerja dan sampai di pekarangan Highland Tower. Dan before dia naik ke rumah dia yang berada di tingkat 7, dia sempat lagi bersembang dengan salah seorang jiran dia, iaitu Puan Abraham, yang masa itu juga kebetulan berada di tempat parking kereta. Jadi kan Highland Tower ini tadi dia ada 3 blok, which is blok A, B dan C, tapi blok A ini adalah blok yang paling berada di tebingan sekali yang berdekatan dengan tempat parking kereta. Nah, jadi sedang-sedang diorang bercakap-cakap ni, tiba-tiba diorang dua mendengar bunyi gegaran yang sangat kuat, dan setelah itu tiba-tiba mereka melihat batu besar yang bergolek ke arah mereka. Batu-batu yang bergolek ni adalah daripada gumpalan-gumpalan tanah yang runtuh tersebut. Dan tepat jam 1:35 petang, salah seorang saksi mata juga, yaitu seorang suri rumah daripada blok B yang mendengar bunyi dentuman logam yang sangat kuat, which is adalah berlakunya keruntuhan blok A Highland Tower tersebut. Dan setelah kejadian runtuhan blok A Highland Tower tersebut, dikirakan beratus-ratus ahli penyelamat telah datang ke tempat kejadian untuk menyelamatkan mangsa-mangsa yang sudah meninggal dunia dan juga yang masih terperangkap di dalam. Malah ada satu kejadian di mana salah seorang penyelamat melihat sebatang pokok yang turut sama runtuh bersama Highland Tower, dikatakan bergoyang-goyang, dan dari sana diorang dapat mengesyaki bahawa ada mangsa yang masih bernyawa, dan mereka berjaya menyelamatkan seorang ibu bersama anaknya yang saat itu mengalami kecederaan yang agak sedikit parah. Dan salah seorang wanita yang berkewarganegaraan Jepun yang menginap di situ juga telah diselamatkan, tetapi telah meninggal dunia di Hospital Kuala Lumpur kerana mengalami pendarahan yang teruk. Nah, setelah kejadian runtuhan blok A ini, barulah penghuni di dalam blok B dan blok C diarahkan oleh pihak berkuasa untuk mengosongkan tempat kediaman tersebut kerana dijangka sudah tidak selamat, dan kerana dijangka juga bangunan B dan bangunan C ini boleh runtuh pada bila-bila masa. Pada 15 Disember, iaitu pada hari keempat misi penyelamatan, pasukan penyelamat telah menjumpai 6 lagi mayat, di mana 2 di antara mayat itu sudah hancur menjadi cebisan daging. Boleh bayangkan tak macam mana dahsyatnya keruntuhan tu, macam sampaikan kasih pisah-pisah badan orang. Macam ialah pada masa tu ada yang jumpai tangan yang berpisah daripada badannya, kaki, kepala, lepas tu ada cebisan-cebisan daging lain yang dijumpai. Sehinggalah pada hari ke-6 misi penyelamatan, iaitu pada 17 Disember, bila mereka macam tengok tiada sudah sign-sign orang hidup di sana, mereka telah memberhentikan pencarian mangsa yang masih hidup. Dan setelah itu mereka telah memfokuskan misi penyelamatan mereka untuk mengambil mayat-mayat daripada runtuhan-runtuhan konkrit dan sebagainya. Pada 22 Disember, aktiviti menyelamat dihentikan di mana mereka menemui jumlah mayat sebanyak 48 orang mangsa, dan 10 daripada mangsa tersebut adalah sudah tidak sempurna lagi. Ya, namanya juga runtuhan 12 tingkat punya bangunan kan. And kesan-kesan dia memang boleh diagak lah, boleh menjadi seteruk itu. Nah, di sinilah aktiviti-aktiviti penyelidikan dimulakan untuk mengetahui
sama ada keruntuhan Highland Tower ini adalah 100% disebabkan oleh bencana alam ataupun sebaliknya. Sebabkan keruntuhan Highland Tower ini kan membuatkan banyak orang macam muskil lah. Kenapa? Sebabkan tanah runtuh yang berlaku di kawasan tu kan dia tidak berapa teruk guys. Jadi macam adakah disebabkan itu? So, setelah penyelidikan besar dilakukan selama 3 tahun, bukan waktu yang sekejap, pada 14 Oktober 1997, bekas Presiden Pertubuhan Arkitek Malaysia, iaitu Sir Henry Lee, telah memberitahu Mahkamah Coroner Kuala Lumpur bahawa rupanya pelukis pelan bagi pangsapuri Highland Tower ini adalah tidak mempunyai kelayakan ataupun lisens untuk membina bangunan 12 tingkat. Padahal ni kan, pelukis pelan tu kan dia just layak untuk buat bangunan yang tidak melebihi 300 meter, which is macam around 2 tingkat sajalah. Bayangkan. Jadi yang 10 tingkat lagi tu dari mana dia dapat tu ilmu? Plus, memandangkan blok A ni adalah blok yang paling berada di tebingan, diorang memang ada buat penghadang macam tanah begitulah. Tetapi kan benteng tu dia macam semadi nadai lah. Jadi disebabkan penghadang yang semadi nadai tu, bila tanah itu runtuh, dia tidak dapat menampung keberatan Highland Tower tersebut. Which is penghadang tu memang sangat tidak safe lah. So, pada 14 November 1977, Mahkamah Kuala Lumpur memutuskan bahawa kejadian Highland Tower ini adalah bukan disebabkan oleh bencana alam, tetapi disebabkan oleh kecuaian ataupun human error. Which is perkara ini memang sangat disayangkan ataupun menyedihkan lah, sebab hanya disebabkan oleh kecuaian, dan beberapa pihak kan dia macam meragut nyawa banyak orang tahu. So, kejadian runtuhan Highland Tower ini telah mengakibatkan kerugian sebanyak 31 hingga 35 juta ringgit Malaysia. Highland Tower ini dimiliki oleh Highland Property Sdn Bhd dan syarikat ini telah disamat bukan sahaja oleh keluarga-keluarga mangsa daripada Blok A, malahan juga penghuni daripada Blok B dan Blok C juga mengemukakan saman kepada Highland Property kerana menawarkan tempat penginapan yang tidak 100% safe lah untuk mereka. So, pada 1995 sebenarnya ada aktiviti pembaik pulih yang katanya akan diadakan untuk membaik pulih bangunan Blok B dan Blok C bagi menjadikannya sebagai tempat penginapan semula. Akan tetapi apabila sudah diselidiki dengan secara mendalam kawasan tersebut dan juga bangunan itu memang sudah tidak selamat untuk didiami lagi lah, which is dia boleh runtuh bila-bila masa saja. Tapi yang anehnya guys, sampai sekarang Highland Tower Blok B dan Blok C itu tidak roboh-roboh, malah masih kukuh berdiri. So, pilihan terakhir daripada pihak berkuasa adalah untuk just kasih roboh jalan tu bangunan begitu. Tapi disebabkan sudah lama sangat tidak didiamikan, bayangkan dari tahun 1993 kes runtuh tu sampai sekarang yang tidak didiami, macam-macam lah perkara-perkara yang pelik-pelik berada di sana. Malahan nih guys, malam-malam ada orang akan mendengar suara orang meminta tolong yang seperti sedang kesakitan di kawasan itu. Ya wajar lah kan, banyak orang mati sana, lepas tu tertimbus tanah, sakit, dan banyak juga orang-orang yang suka mengambil video seram di Highland Tower ni, dan diorang juga turut diganggu, di mana diorang juga sering nampak macam ada orang yang sedang berada di atas sekali bahagian Highland Tower. Tapi bukan itu je, ada juga yang ambil video dari sana yang malam-malam diorang macam sengaja bermalam di sana demi untuk rakam video. Malam-malam diorang akan dengar macam bunyi orang sedang memasak, tarik-tarik kerusi, cuci pinggan, cuci baju and whatsoever. Ya namanya dulu juga kan kawasan perumahan kan, mungkin diorang masih tinggal di sana, menginap di sana. Okay guys, so itu saja video untuk kali ini. Jangan lupa like, comment dan subscribe, and I see you guys in the next video. Bye kamu.